Jika Anda bangun pagi dengan mulut yang kering dan hujung jari tangan serta kaki terasa berdenyut-denyut, itu tandanya salur darah Anda sedang menjerit meminta tolong. Apabila musim sejuk bermula, semakin ramai warga emas yang datang mengetuk pintu bilik rawatan saya. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah kes benar Encik Ahmad yang berusia 76 tahun. Encik Ahmad dikenali di kawasan kejiranannya sebagai seorang yang sangat sehat. Beliau sering berbangga dengan sistem penghadamannya yang kuat sejak lahir dan berkata bahwa nikmat utamanya setiap hari adalah makan nasi putih panas yang digaul dengan air bersama ikan masin, diikuti dengan 2 ungkang kopi Friga dalam, Wan yang manis sebagai pencuci mulut. Pada luaran, beliau kelihatan tidak mempunyai sebarang masalah. Namun di dalam badan Encik Ahmad, terutamanya pada pankreas dan salur darahnya, satu jeritan senyap berlaku setiap pagi. Akhirnya, pada bulan lepas, ketika Encik Ahmad kuba bangun dari katil pada waktu pagi, kakinya tiba-tiba lemah dan beliau terduduk. Hasil pemeriksaan mendapati beliau berada di peringkat awal komplikasi diabetes. Apakah sebenarnya puncanya? Adakah ia semata-mata karena kopi terikung dalam? Wan? Bukan. Punca sebenar adalah karena beliau mengabaikan persekitaran unik pada waktu pagi semasa musim sejuk. Musim sejuk adalah musim yang paling kejam bagi penghidap diabetes. Apabila cuaca menjadi sejuk, salur darah kita, yang boleh diibaratkan seperti pipe air dalam badan, akan mengecut untuk mengelakkan kehilangan habak badan. Bayangkan pipe air yang menjadi sempit, tetapi darah yang pekat akibat kurangnya aktiviti fisikal cuba melaluinya. Sudah tentu tekanannya akan meningkat. Malah, data statistik dari Persatuan Diabetes Malaysia menunjukkan satu fakta yang sangat mengejutkan. Purata bacaan gula dalam darah ketika berpuasa bagi pesakit diabetes pada musim sejuk adalah 20 mg, DL lebih tinggi berbanding musim-musim lain. Ini bukan sekadar bermakna bacaannya naik sedikit. Ini adalah amaran bahwa dinding salur darah Anda sedang menerima tekanan yang lebih kuat dan ia ibarat bom jangka yang boleh meletup pada bila-bila masa. Waktu yang paling berbahaya adalah pada waktu pagi ketika perut kosong. Sepanjang malam, badan kita tidak minum seteguk air pun semasa tidur, menyebabkan kelikatan darah meningkat. Jika ditambah pula dengan lonjakan gula dalam darah akibat sarapan yang salah, ia ibarat menuang minyak ke dalam api yang sedang marak. Ramai orang mendengar nasihat di media tentang apa yang patut dimakan dan apa yang tidak patut dilakukan, tetapi mereka tidak tahu prinsip asas mengapa badan mereka mengalami roller coaster gula darah setiap pagi. Orang Malaysia yang kebanyakannya dilahirkan dengan pankreas yang lebih lemah tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini jika mengamalkan cara pengurusan yang sama seperti orang Barat. Jadi, saya telah sediakan penyelesaiannya. Hari ini, saya akan mendedahkan preskripsi istimewa saya sendiri yang telah saya pelajari selama lebih 20 tahun merawat pesakit. Ini bukan cerita hospital yang membosankan. Saya akan terangkan bagaimana secawan teh yang diminum sebaik sahaja bangun pagi boleh mencairkan salur darah yang keras, bagaimana urutan suapan makanan bukan sekadar telur rebus boleh melindungi pankreas Anda, dan juga rutin ajaib 10 minute pada waktu pagi yang boleh menurunkan gula dalam darah tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Saya jamin, kuba ikuti apa yang saya ajarkan hari ini selama 3 hari sahaja, Anda akan dapat merasakan hujung jari yang berdenyut-denyut menjadi hangat dan kepala yang pening setiap pagi menjadi segar. Encik Ahmad juga berjaya menurunkan bacaan HbA1c beliau ke paras normal dengan kaedah ini. Sebelum kita mulakan, sebagai tanda sokongan untuk kesehatan Anda hingga ke usia emas, sila tekan butang suka sekali dan tinggalkan 2 perkataan saya sihat di ruangan komen. Azam kecil Anda itu adalah langkah pertama dalam menjaga kesehatan. Baiklah, mari kita bongkar satu persatu rahasia menakjubkan di sebalik mengapa badan kita mengistiharkan darurat setiap pagi pada musim sejuk. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda mempunyai tabiat yang dilakukan tanpa berfikir pada waktu pagi? Mungkin dengan alasan ia baik untuk kesehatan atau kerana rasa kurang gula? Biar saya berterus terang. 3 tabiat yang akan saya sebutkan ini, jangan sesekali lakukannya pada waktu pagi di musim sejuk. Jika Anda terus melakukannya, ubat terbaik sekalipun tidak akan berkesan. Ibarat menuang air ke dalam tempayan yang bocor. Pertama, minum air madu atau kopi terige dalam. Wan ketika perut kosong di pagi hari. Mungkin ada yang akan bertanya, Dr. Mohad Rizal,
Bukankah secawan air madu suam di pagi hari itu sangat berkhasiat? Ya, mungkin benar untuk orang muda yang sehat. Tetapi bagi kita yang risau tentang diabetes, ia adalah racun. Apa yang berlaku apabila gula ringkas dalam bentuk cekair masuk ke dalam perut yang telah kosong semalaman? Ia seperti menuang petrol ke atas kayu kering. Kadar penyerapannya terlalu pantas, sehingga pankreas tidak dapat menampungnya dan paras gula dalam darah akan melonjak secara menegak. Terutamanya apabila usia melebihi 60 tahun, keupayaan rembesan insulin akan menurun. Sekawan kopi Trikoma dalam, Wan pada waktu ini tidak ubah seperti satu penyiksaan yang memaksa pankreas bekerja keras. Kedua, tidak bersarapan dengan alasan tiada selera. Ini adalah satu tanggapan yang sangat berbahaya. Kalau tak makan, gula takkan naik. Sama sekali tidak. Badan kita akan mengistiharkan keadaan darurat. Sejenis hormon yang dipanggil kortisol yang dirembeskan semasa stres akan dikeluarkan. Hormon ini akan memberi arahan kepada hati. Ini kecemasan. Segera keluarkan gula dari simpanan. Akibatnya, satu fenomena aneh berlaku di mana Anda tidak bersarapan, tetapi apabila memeriksa gula pada waktu tengah hari, bacaannya menjadi lebih tinggi. Ketiga, keluar bersenam dalam keadaan perut kosong dan terdedah kepada angin sejuk. Udara sejuk pada waktu pagi adalah punca utama salur darah mengecut. Jika Anda keluar bersenam dalam keadaan perut kosong dan terkena angin sejuk, tekanan darah akan meningkat dan badan akan coba menyimpan lebih banyak lemak untuk menjimatkan tenaga. Jadi, mengapa sebenarnya kita begitu sukar mengawal gula darah pada waktu pagi? Ia bukan semata-mata karena apa yang kita makan, ia karena pemanas otomatik di dalam badan kita dihidupkan. Dalam istilah teknikal, ini dipanggil fenomena fajar, dawn phenomenon. Antara jam 3 hingga sing pagi semasa Anda tidur, badan kita mulai bersiap untuk bangun. Otak akan memberi arahan untuk menaikkan suhu badan yang telah menurun semasa tidur dan untuk membangunkan kita. Baiklah, hidupkan pemanas. Pada masa ini, hormon-hormon seperti adrenalin dan hormon tumbesaran akan dirembeskan, melepaskan glukosa yang tersimpan di dalam hati ke dalam aliran darah. Masalahnya bermula di sini. Bagi orang yang sehat, termostat yang dipanggil insulin berfungsi dengan baik untuk mengawal agar pemanas tidak menjadi terlalu panas. Tetapi bagi mereka yang menghidap diabetes atau pradiabetes, termostat ini telah rusak. Pemanas terus berjalan sehingga bilik menjadi sangat panas, tetapi tiada siapa yang dapat mengurangkan apinya. Itulah sebabnya, walaupun tidak makan apa-apa sepanjang malam, paras gula dalam darah ketika berpuasa pada waktu pagi boleh meningkat tinggi. Kajian menunjukkan bahwa paras gula darah pesakit diabetes secara otomatis meningkat sebanyak purata 16 mg DL sepanjang malam. Tambahan pula, ada satu takdir yang pahit tetapi harus kita akui sebagai orang Asia. Size periuk kita berbeza. Hasil kajian oleh satu pasukan penyelidik dari sebuah universiti perubatan tempatan terkemuka menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Walaupun mempunyai ketinggian dan berat badan yang sama dengan orang Barat, saiz pankreas orang Asia adalah 12.3% lebih kecil. Yang lebih serius, keupayaan untuk merembeskan insulin adalah 6.5% lebih rendah. Biar saya berikan analogi mudah. Jika pankreas orang Barat ibarat kawah besar untuk memasak semasa kenduri, pankreas kita orang Asia pula ibarat periuk tanah liat kecil untuk memasak gulai. Di dalam kawah besar, walaupun Anda masukkan banyak kayu api, ia jarang melimpah. Tetapi, jika Anda menuangkan jumlah nasi dan gula yang sama seperti dalam kawah ke dalam periuk tanah liat kecil, apa akan jadi? Ia akan cepat mendidih dan melimpah. Inilah sebabnya mengapa orang Asia mudah mendapat diabetes walaupun tidak gemuk, dan mengapa gula darah mudah melonjak jika kita leka sedikit pada waktu pagi. Encik Ahmad yang saya ceritakan tadi juga tidak mengetahui tentang teori periuk tanah liat ini. Periuk semula jadinya kecil, tetapi beliau kurang aktif karena cuaca sejuk dan setiap pagi menuang bahan api yang kuat, yaitu kopi Tri dalam Wan. Akhirnya, pankreasnya tidak lagi mampu bertahan dan mengistiharkan mogok. Tambahan pula, pada musim sejuk, sistem saraf simpatetik akan terangsang untuk melawan kesejukan, menyebabkan lebih banyak hormon yang menaikkan gula darah dirembeskan. Beliau sedang mengalami bebanan berganda. Baiklah, sekarang Anda sudah tahu puncanya, bukan?
Pankreas Anda adalah periuk tanah liat yang kecil dan berharga. Dan setiap pagi, badan Anda menghidupkan pemanas dengan kuat. Jadi, bagaimanakah cara untuk menyejukkan periuk tanah liat yang panas ini dan menguruskannya agar tidak melimpah? Terdapat satu kaedah hebat untuk menyelesaikan masalah ini tanpa obat diabetes dan tanpa mengeluarkan 1 sen pun, hanya dengan mengubah urutan di meja makan Anda. Jika ada di antara Anda yang terasa, jangan risau dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan Anda. Rupanya sebab pankreas kita macam periuk tanah liat. Apabila kita tahu bersama, menjaga kesehatan menjadi lebih mudah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, Anda telah lama menunggu. Mulai sekarang, saya akan kongsikan 3 penyelesaian konkret untuk menjaga pankreas, periuk tanah liat kita yang kecil dan berharga ini sambil mengawal sepenuhnya gula darah puasa pada waktu pagi. Kaidah ini adalah sama seperti tugasan yang saya berikan kepada pesakit-pesakit saya di klinik. Ia tidak memerlukan uang dan bukan juga makan obat. Anda hanya perlu ubah urutan. Pertama, sebaik sahaja bangun pagi, minumlah air ini, yaitu teh suam astragalus atau teh daun bunga raya banaba. Sebaik sahaja bangun, berus gigi dahulu, kemudian didihkan air dan campurkan dengan air sejuk untuk menjadikannya suam. Minum segelas 200 ml perlahan-lahan. Mengapa 2 jenis teh ini? Pertama, teh astragalus. Astragalus adalah herba utama dalam perobatan tradisional untuk memulihkan tenaga, tetapi bagi penghidap diabetes, ia adalah pelindung buah pinggang. Apabila gula darah tinggi, darah menjadi pekat dan mudah merosakkan salur darah halus di buah pinggang. Astragalus membantu melangkarkan pembuangan air kencing dan mengurangkan proteinuria, protein dalam air kencing. Namun, wira sebenar dalam mengawal gula darah adalah teh daun bunga raya banaba. Namanya mungkin agak asing. Ia adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan tropika dan di dalam daunnya terkandung satu bahan yang dipanggil asid korosolik. Saya memanggil bahan ini polistrafik di dalam salur darah. Apabila kereta glukosa terperangkap dalam kesesakan di lebuh raya darah, polistrafik ini akan meniup Weisel dan menguruskannya. Baiklah, jangan berkumpul di sini, sila masuk ke tempat letak kereta di dalam sel, begitulah ia mengawal lalu lintas. Kajian menunjukkan bahwa asid korosolik mengaktifkan pengangkut yang membawa glukosa ke dalam sel dan boleh menurunkan gula darah selepas makan sehingga 30%. Oleh itu, ia digelar insulin tumbuhan. Namun, ada satu perkara yang perlu diberi perhatian. Teh daun bunga raya ini sangat berkesan. Jadi, bagi mereka yang sudah mengambil obat diabetes dari hospital, pengambilan berlebihan boleh menyebabkan hipoglikemia, gula darah terlalu rendah. Jadi, mulakan dengan bancuhan yang cair, minum sekawan sehari dahulu, dan apabila badan sudah serasi, Anda boleh tingkatkan kuantitinya sedikit demi sedikit. Kedua, pasang penapisis di dalam perut Anda semasa sarapan. Apa maksudnya ini? Maksudnya, ubah urutan makan Anda. Biasanya kita akan menyuap sesudu besar nasi ke dalam mulut, kemudian baru mengambil lauk, bukan? Hentikan tabiat ini mulai hari ini. Mulakan dengan sayur-sayuran. Apabila duduk di meja makan, jangan buka pun penutup mangkuk nasi. Ambil dahulu sayur-sayuran seperti ulam-ulaman, timun, atau bayam rebus. Inilah proses memasang penapis di dalam perut. Apabila sayur-sayuran yang kaya dengan serat ini melapik dasar perut terlebih dahulu, ia bertindak seperti jaring yang halus. Karbohidrat yang masuk kemudian akan terperangkap pada jaring ini, menyebabkan proses penghadaman dan penyerapannya menjadi lebih perlahan. Selepas sayur, ambil protein. Makan telur rebus, tauhu, atau ikan. Apabila protein masuk ke dalam badan, sejenis hormon yang dipanggil GLP-1 akan dirembeskan. Bahan inilah yang digunakan dalam suntikan rawatan obesiti yang sangat populer sekarang. Hormon ini akan menghantar isyarat ke otak, tuan, sudah kenyang. Berhenti makan, akhir sekali, barulah makan nasi. Apa yang akan berlaku jika Anda mengamalkan kaedah makan terbalik ini? Satu pasukan penyelidik dari University Cornell di Amerika Syarikat telah melakukan satu eksperimen.
Mereka yang makan burger yang sama, tetapi memakan sayur dan daging dahulu sebelum roti, mempunyai paras gula darah 3% lebih rendah berbanding mereka yang makan roti dahulu. Jenis makanan tidak diubah. Hanya urutan diubah, tetapi kesannya sama seperti mengambil sebiji ubat penurun gula. Ketiga, selepas meletak sudu, beri makan kepada otot Anda 30 menit kemudian. Selepas makan, Anda pasti akan berkata, "Aduh, kenyangnya," lalu berbaring di sofa sambil menonton televisyen, bukan? Pada saat itu, salur darah Anda sedang dijeruk dalam air gula. Apabila 30 menit berlalu selepas makan, glukosa yang telah dihadam akan mula membanjiri aliran darah. Inilah waktu kemasan. Berjalanlah selama 10 menit sahaja. Tidak perlu memakai pakaian sukan dan keluar rumah. Cukup sekedar berjalan ulang-alik di ruang tamu atau berjengket sambil membasuh pinggan. Mengapa ini penting? Karena otot PH dan betis kita adalah span yang besar. Apabila kita bergerak, otot akan mengecut dan mengendur berulang kali, menyerap glukosa yang terapung di dalam darah seperti span. Yang lebih menakjubkan, ia tidak memerlukan bantuan insulin. Otot akan mencuri gula dengan sendirinya, membolehkan pankreas berehat. Pada mulanya, Encik Ahmad juga ragu-ragu. "Dokter, Muhammad Rizal, makan nasi dulu ke, makan lauk dulu ke, dalam perut nanti bercampur juga." "Apa bezanya?" Katanya. Tetapi saya memintanya untuk coba selama seminggu sahaja. Pagi-pagi, beliau minum sekawan teh suam. Semasa makan beliau akan mengunyah sayur-sayuran dahulu dan kemudian berjalan-jalan di ruang tamu sambil menonton berita. Selepas seminggu, apa yang beliau katakan? "Doktor, selalunya lepas sarapan saya akan rasa mengantuk sangat sampai kena tidur sekejap. Tapi sekarang saya rasa segar. Rasa mengantuk yang hilang adalah bukti paling kukuh bahwa lonjakan gula darah telah dapat dikawal." Bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan? Tiada satupun yang memerlukan wang, bukan? Daripada membeli suplemen mahal, gunakan wang itu untuk membeli sayur-sayuran segar di pasar dan sediakan unkang teh daun bunga raya. 3 perkara yang saya kongsikan hari ini, mulakan bukan esok pagi, tetapi dari makan malam ini juga. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang kongsi kepada ahli keluarga Anda yang tersayang, terutamanya kepada suami atau istri Anda yang degil dan selalu berkata, "Saya hidup dengan nasi dan sentiasa makan nasi dahulu." Pastikan mereka menonton video ini. Baiklah, sekarang Anda sudah tahu caranya, bukan? Minum teh, urutan makan, dan berjalan. Tetapi, apabila tiba pagi esok, Anda mungkin akan keliru. Minum air dulu ke? Atau makan nasi dulu? Jadi saya akan rumuskan dalam satu formula mudah agar ia melekat di dalam kepala Anda. Namanya ialah peraturan 30-30 Sanderson. Hanya hafal ini sahaja. Tidak perlu pengiraan yang rumit. Encik Ahmad pun menampal nomor ini besar-besar di pintu peti sejuknya dan mengamalkannya. Baiklah, coba lihat jam. Katakan Anda bangun pada jam 6:30 pagi. Sebaik sahaja bangun, pergi ke tandas, dan 30 menit pertama adalah waktu minum teh. Minum secawan teh astragalus atau teh daun bunga raya suam yang telah Anda sediakan. Jangan terus makan. Beri masa 3 menit untuk bahan teh itu meresap ke dalam badan dan membangunkan pankreas, memberinya isyarat, baiklah, gula akan masuk. Bersedia. Dalam masa 30 menit itu, Anda boleh kemas katil, buka tingkap, dan tukar pakaian. Kemudian, pada jam 7 pagi, Anda bersarapan. Apa yang penting pada masa ini? Betul, urutan sayur, protein, dan nasi. Selepas selesai makan, mungkin sekitar jam 7 pagi, di sini datangnya 30 menit yang kedua. Selepas meletak sudu, jangan terus baring atau tidur. Beri masa untuk perut bekerja. Selama 30 menit, Anda boleh basuh pinggan, tonton berita, atau kemas meja makan. Dan apabila tiba jam atong pagi, itulah 10 menit terakhir. Ini adalah masa di mana gula darah sedang bersedia untuk melonjak. Pada masa inilah, laburkan 10 menit sahaja untuk berjalan di dalam rumah atau melakukan senaman squat ringan. Gula darah yang sepatutnya naik akan berkata, "Oh, Abang Sado otot dah ambil semua," dan ia akan menurun. Bagaimana? Selepas bangun tunggu 3 menit, selepas makan tunggu 3 menit, dan kemudian berjalan 10 menit, ikuti sahaja renta ini. Baiklah, tetapi semasa saya merawat pesakit,
Ada beberapa soalan yang sering ditanya oleh warga Emmaus. Daripada soalan-soalan tersebut, saya telah memilih 3 sahaja yang sangat berbahaya atau sering disalahfahami pada musim sejuk dan saya akan menjawabnya dengan jelas. Olan pertama, Dr. Muhammad Rizal. Saya seorang yang rajin. Saya pergi mendaki bukit pada jam 5 pagi setiap hari. Itu tidak dikira sebagai senaman ke? Pak Cik, Mak Cik, saya mohon. Hentikan serta-merta aktiviti mendaki pada waktu subuh di musim sejuk. Itu bukan senaman, itu adalah perjudian yang mempertaruhkan nyawa. Jam 4 hingga 5 pagi adalah waktu suhu paling rendah dalam sehari. Apabila Anda keluar dari selimut yang hangat dan tiba-tiba terkena angin sejuk, salur darah Anda akan mengecut serta-merta. Ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak. Pada masa ini, salur darah di otak atau jantung yang lemah boleh pecah atau tersumbat. Sebenarnya, waktu subuh pada musim sejuk adalah waktu di mana paling ramai pesakit stroke atau serangan jantung dibawa ke unit kecemasan. Lakukan senaman pada waktu tengah hari apabila cuaca sudah panas, atau lebih baik lagi, lakukan senaman dengan selamat di dalam rumah. Soalan kedua, buah-buahan kan baik untuk kesehatan. Jadi boleh kan saya makan buah selepas makan? Tidak boleh. Makan buah sebagai pencuci mulut selepas makan adalah tabiat yang paling buruk. Paras gula darah sudah pun tinggi selepas makan nasi. Jika ditambah lagi dengan gula dari buah, darah akan menjadi pekat seperti madu. Tambahan pula, apabila nasi dan buah bercampur di dalam perut, ia akan menapai, menyebabkan gas dan masalah penghadaman. Jika Anda teringin sangat makan buah, makanlah 30 menit sebelum makan atau sebagai snack di antara waktu makan. Dan jangan minum jus. Sebaliknya, makanlah buah bersama kulitnya untuk mendapatkan serat yang membantu melambatkan kenaikan gula darah. 2 biji oren mandarin atau separuh biji apel sehari sudah memadai. Soalan ketiga, setiap kali musim sejuk, tumit kaki saya merekah dan berdarah. Ini bukan masalah besar, kan? Ia adalah masalah yang sangat besar. Bagi penghidap diabetes, kaki perlu dijaga lebih rapi daripada muka. Apabila gula darah tinggi, saraf periferal menjadi kebas dan peredaran darah menjadi tidak lancar, jadi Anda mungkin tidak perasan jika kaki terluka. Dalam kuaka kering musim sejuk, jika tumit merekah, bakteria mudah masuk melalui rekahan itu dan menyebabkan jangkitan. Jika teruk, ia boleh membawa kepada ulcer kaki diabetik yang boleh membawa padah yang amat menakutkan. Mulai hari ini, selepas mandi, sebelum menyapu lotion pada muka, jaga kaki Anda dahulu. Sapu krim pelembab dengan banyak dan pakai stokin untuk memastikan kaki sentiasa lembab dan hangat. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, peraturan tertu 30, 31 dan 3 langkah berjaga-jaga yang saya kongsikan hari ini tidak akan berguna jika hanya didengar. Bagi mereka yang berazam untuk memulakannya esok pagi, sila tinggalkan nombor tun di ruangan komen sekarang. Nombor tun itu adalah azam Anda untuk meletakkan kesehatan Anda di tempat pertama dan janji Anda dengan saya. Apabila Anda melihat orang lain juga meninggalkan komen 1, Anda akan berasa, bukan saya seorang sahaja, dan kita boleh saling memberi semangat. Encik Ahmad pun pada mulanya rasa lecewa, tetapi sekarang beliau boleh melakukannya walaupun dengan mata tertutup. Ia hanya mengambil masa 3 minggu untuk menjadi satu tabiat. Baiklah, sebagai penutup saya akan rumuskan kandungan hari ini dalam 3 baris ayat agar ia tersemat di hati Anda dan saya akan akhiri dengan berkongsi keadaan terkini Encik Ahmad. Baiklah, dari kisah panjang yang saya sampaikan hari ini, cukup untuk Anda ingat 3 perkara ini sahaja. Pertama, apabila bangun pagi, jangan terus ke meja makan. Bangunkan dahulu pankreas periuk tanah liat kita dengan sekawan teh astragalus atau teh daun bungur raya. Kedua, semasa makan, pastikan Anda mengunyah sayur-sayuran dahulu, diikuti dengan protein, dan akhir sekali barulah nasi untuk memasang penapis di dalam perut Anda. Ketiga, 30 menit selepas meletak sudu, berjalanlah selama 10 menit sahaja untuk membiarkan otot pH Anda menyerap gula dalam darah. 3 perkara ini nampak remeh, bukan? Tetapi hasilnya adalah seperti satu keajaiban. Diabetes bukanlah penyakit yang boleh sembuh hanya dengan makan obat. Jika Anda mengubah sedikit gaya hidup Anda, badan Anda pasti akan membalasnya. Encik Ahmad tahun ini berusia 76 tahun.
Jika seorang pakcik berusia 70 tahun boleh melakukannya, tiada sebab mengapa Anda tidak boleh. Jangan berputus asa dengan alasan sudah tua atau sudah terlambat. Pagi esok adalah peluang untuk memulihkan salur darah Anda. Apabila Anda membuka mata esok pagi, adakah Anda akan mencari kopi tri dalam wan, atau adakah Anda akan minum sekawan teh yang menyehatkan badan Anda? Pilihan di tangan Anda. Tetapi sila ingat, tabiat kecil yang Anda amalkan hari ini akan menjadi kekuatan untuk Anda terus berjalan tegap dengan kedua-dua kaki Anda 10 tahun akan datang. Kesehatan adalah hadiah terbaik yang boleh Anda berikan kepada anak-anak Anda. Jika video hari ini membantu Anda memulakan pagi yang cergas, sila tekan butang langgan dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Saya dari Kesehatan Warga Emas akan kembali lagi pada masa akan datang dengan maklumat padat untuk menjaga kesehatan Anda. Semoga hari Anda sehat dan bahagia. Terima kasih.